Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 15 Mei 2022. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN meneruskan program perkhidmatan Tanah Adat Negeri Sabah Pantas bagi menyelesaikan kerja-kerja pengukuran Tanah Adat Negeri NCR di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pendekatan meneruskan program pantas bagi memastikan pengeluaran geran berstatus anak negeri untuk tanah NCR yang sudah lama diduduki dapat dipercepatkan. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan geran tanah daerah Telupit, pelancaran buku kajian pelan pembangunan dan merasmikan bangunan baharu Majlis Daerah Telupit. Sebanyak 181 geran tanah NT melibatkan keluasan 523 hektar dan warta simpanan kampung iaitu tapak kediaman anak negeri Kampung Telupit Batu Empat seluas 81 hektar diserahkan dalam program ini. Tahun lepas kerajaan negeri telah berjaya mengukur tanah untuk golongan anak negeri dengan jumlah keluasan 15,511 hektar dan mewartakan sebanyak 80 kawasan sebagai tanah simpanan perkampungan khas untuk anak negeri. Dalam majlis ini, Datuk Haji Ji turut meluluskan peruntukan RM5 juta untuk membina Dewan Masyarakat Telupit yang baharu. Ia turut disambut baik oleh Adun Telupit Johnny Bon J. Kurum. Apa jua program yang akan dilakukan yang mana dengan adanya aircon, keluasan yang boleh menampung kapasiti yang ramai dan juga dari segi game indoor seperti badminton dan sebagainya, dia boleh memuatkan gelanggang yang mungkin agak banyak. Kestabilan kepimpinan politik di Sabah memperlihatkan kesepaduan GRSBN dalam membangunkan negeri ini. Ia juga dapat dilihat dalam menjayakan pelbagai program termasuk sambutan Pesta Keamatan yang diterajui kepimpinan peringkat akar umbi sehingga peringkat tertinggi. Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata semangat perpaduan yang ditunjukkan kepimpinan di peringkat tertinggi hingga ke akar umbi menjadi titik tolak GRS mendapat tempat di hati rakyat Sabah. Tahniah syabas kepada GRS yang sebenarnya membuktikan kepada rakyat Sabah bahawa mereka mampu untuk menggabungkan semua kepimpinan yang ada untuk membangun dan memikirkan tanggungjawab mereka demi kepentingan rakyat Sabah. Beliau ditemui media sempena sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah berkata perayaan Pesta Keamatan merupakan sejarah dan warisan budaya masyarakat majmuk di Malaysia yang harus diangkat serta ditonjolkan ke mata dunia sekaligus mampu menjadi platform dalam menghasilkan produk kreatif tempatan masyarakat Sabah untuk dipamerkan kepada masyarakat seluruh dunia. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan pemimpin daerah Beluran kerana memberi peluang kepada pemimpin persekutuan untuk meraihkan bersama perayaan di Sabah yang memperlihatkan semangat perpaduan pelbagai lapisan masyarakat di negeri ini tanpa mengira perbezaan bangsa, agama dan budaya. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mewujudkan sebuah pusat latihan polis Pulapol di Sabah dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, lokasi Pulapol itu akan ditentukan selepas perbincangan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor hari ini. Datuk Hamzah menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kuala Penyu 2022 di Kuala Penyu. Mengenai cadangan penaiktarafan Balai Polis Kuala Penyu pula, pihaknya akan meneliti pelbagai kriteria yang perlu untuk menaiktaraf balai tersebut kepada IPD Kuala Penyu. Ketika kita nak membangunkan IPD itu, kita bukan hanya melihat dari segi status daerah itu saja, tetapi juga dari segi berapa ramai penduduk yang ada, semua itu kita ambil kira. Kerana anggota nak menjaga keselamatan, bukan hanya nak membangunkan kawasan tersebut. Terdahulu Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri mencadangkan kepada KDN untuk mewujudkan sebuah pulapol dan menaiktaraf balai polis kepada IPD Kuala Penyu untuk meningkatkan kawalan keselamatan di Kuala Penyu yang merupakan sebuah daerah penuh.
Dalam pada itu, langkah proaktif KDN untuk membina markas pasukan gerakan UMNO PGA di daerah Beluran memperlihatkan keprihatinan kerajaan dalam memastikan kemudahan keperluan anggota PGA yang bertugas mengawal keselamatan di daerah itu. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kiandi menyambut baik usaha tersebut dan berharap ia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Ini kita melalukan pembinaan ini dan pengujudan satu markas yang lebih teratur untuk mengawal aspek keselamatan di pantai timur sebelah Beluran hingga ke Kudat ini. Kita harapkan agar ianya dapat direalisasikan secepat mungkin dan meletakkan sejumlah anggota pasukan keselamatan. Beliau yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan ditemui media selepas Majlis Perasmian Pesta Keamatan peringkat daerah Beluran. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan harian susut 27 kes berbanding sebelumnya dengan catatan 51 kes baharu semalam. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, keadaan secara keseluruhan kembali stabil. Sebanyak 19 daerah tidak merekodkan kes baharu, 14 daerah merekodkan penurunan jangkitan harian berbanding 4 daerah yang mencatatkan peningkatan kes baharu. Kota Kinabalu kekal sebagai satu-satunya daerah yang mencatat jangkitan 2 angka. Kesemua kes yang direkodkan berada dalam kategori 1 dan 2. Dalam pada itu 106 pesakit sembuh manakala 179 pesakit sedang menerima rawatan. 1 kematian direkodkan di Kota Belud. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Markas Pemerintahan Armada Timur Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang meliputi perairan Sabah memerlukan aset baharu bagi mengukuh serta meningkatkan tahap keselamatan di perairan negara. Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Sabri Zali berkata ini kerana aset yang ada ketika ini telah agak usang dengan usia mencecah 54 tahun. Cabaran untuk mengekalkan tahap operasi yang tinggi kapal-kapal yang telah berusia ini memang amat besar dan kos untuk menyelenggara kapal-kapal yang telah berusia ini juga adalah tinggi. Dan kapal-kapal ini suka saya ingatkan adalah kapal-kapal peronda yang dulu tugasannya adalah untuk law enforcement. Beliau berkata dalam sidang media selepas menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas Panglima Wilayah Laut 2 antara Laksamana Muda Datuk Roslan Mohamad Yunus dan Laksamana Pertama Sazali Shoaib di Kompleks Perumahan TLDM Taman Samudra Sandakan. Sementara itu, Laksamana Pertama Sazali Shoaib optimis melakukan tugas yang diamanahkan. Seperti kita sedia maklum, kita di fasa endemik. Saya percaya tourism adalah satu perkara yang sangat penting di Sabah. Dan kami di sini akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa perairan di Sabah ada selamat. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyantuni 2 keluarga asnaf dan madrasah di Tawau sempena penganjuran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sabah. Timbalan yang di-Pertuan MUIS, Malai Ali Malik Ahmad berkata, peningkatan kutipan zakat tahun lalu sebanyak 120 juta ringgit membolehkan lebih banyak bantuan disalurkan kepada golongan memerlukan. Dan Alhamdulillah zakat kita pada tahun lepas meningkat 120 juta keseluruhan pada negeri Sabah. Dan di Tawau ini saja kita memperoleh kutipan sebanyak 7 juta. Dan inilah yang kita agih-agihkan kepada asnaf berkenaan. Bercakap kepada pemberita RTM dalam program Ambang Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Sabah di Kampung Simpang 3 Merotai Besar Tawau, Malai Ali memberitahu program ziarah kali ini adalah untuk melihat perkembangan kesihatan Arjuna Jahran yang mengalami sakit jantung berlubang. Dalam pada itu, Makar Sari Ahmad yang merupakan ibu kepada 5 orang anak berterima kasih kepada pihak MUIS kerana membantu membina semula kediaman di tapak yang baharu selepas hilang tempat tinggal akibat kebakaran tahun lepas.
Saya syukur sudahlah, saya tidak adalah minta bantuan apa-apa. Saya pun sudah berterima kasih banyak-banyaklah sudah dibantu mesin, apa semua ada. Saya bersyukurlah, itulah saya harapan saya. Saya tidak adalah minta apa-apa, saya pun boleh berdikari sendiri juga. Membasmi kemiskinan dalam kalangan wanita muda di negeri ini menjadi asas perjuangan Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah. Menurut Ketua Sri Kandi Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Azizah Mohamad Dun, ke arah itu pihaknya menumpukan usaha mencari kaedah membantu golongan tersebut keluar daripada kepompong kemiskinan. Kita akan mencari jalan, kita akan mengenal pasti di mana mereka ini, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita dapat memperkasakan mereka. Dan kita akan kemukakan perkara-perkara ini kepada pertamanya kepada Kerajaan Negeri Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Jamuan Hari Raya Sri Kandi Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu. Sambutan Hari Raya dan Pesta Keamatan yang serentak diraikan dalam bulan Mei dimeriahkan dengan keindahan dekorasi berkonsepkan raya dan keamatan di beberapa pusat beli belah sekitar Kota Kinabalu. Menurut penolong pengurus pemasaran Imago Shopping Mall Rustam Ahmad, konsep dekorasi raya dan keamatan ini serba sedikit dapat mengekalkan suasana dan semangat menyambut kedua-dua perayaan tersebut. So konsep tahun ini kami buat macam campuran mengenai mall dengan batik. So tu dah nampak hiasan kita pada campuran batik-batik dan juga tunjukkan Melayuan dan juga campur dengan keamatan punya feel lah. So kami mixture dengan warna biru tu semua. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu, manakala Pusat Beli Belah Suria Sabah memaparkan gabungan dekorasi, suasana kampung melibatkan rumah Melayu serta hiasan raya dengan suasana pesta keamatan yang menonjolkan peralatan muzik tradisional seperti gong, sempoton serta dihiasi dengan padi yang menjadi simbolik pesta keamatan. Ini kita dapat lihat mereka cuba mengetengahkan konsep-konsep raya dan keamatan dalam satu tema dan sekaligus pengunjungnya dapat rasa bagi mereka yang tidak dapat balik kampung, mereka boleh merasakan suasana perayaan itu di sinilah. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Sentiasa peka dengan kesihatan dan keselamatan diri. Lindung diri, lindung semua. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum dan salam hormat. Apa kabar kamu semua?